ada DBKN, ada PDRM, ada Immigration. Kita bersuara sebagai rakyat Malaysia. Saya cuma nak bagi tahu ni bukan tanggungjawab kita. Tapi saya nak bagi tahu macam mana Bangladesh boleh berniaga, macam mana dia berniaga telefon. Kalau di DBKN memang tak boleh berniaga melibatkan asosiasi telefon. Sebenarnya hari ini saya main besok apa pun ambil tindakan. Kalau apa tak ambil tindakan, mesti ada perkara yang tak kena. Tapi ini memang tak boleh berniaga. Kalau ada orang pertikaikan, sebab apa sebelum ni boleh berniaga? Sebelum ni bukan boleh berniaga, tapi sebelum ni tak ada rakyat yang bangkit bersuara. Sebab tu dia orang berniaga. Ini bukan melibatkan rezeki, ini melibatkan undang-undang negara. Kita duduk di sini, kita sebagai rakyat Malaysia juga perlu ikut undang-undang. Takkanlah warga asing macam ni, dia orang mari di sini, dia orang berniaga, dia orang golot ekonomi kita, dia orang rompak subsidi kita. Kita biar. Ini tak boleh. Besok kita dedahkan hari ini. Besok kita minta Immigration, kita minta DBKN turun, buat pemantauan, buat pembersihan, selesaikan bukit bintang ini. Macam mana apa selesaikan nilai? Macam tu apa selesaikan bukit bintang ini? Baik, dia bagi tahu sekarang ni ada 7,000. Apa tanya kerajaan macam mana boleh naik dan apa program ini buat dan macam mana mereka ini boleh bebas berniaga, buka perniagaan di tengah-tengah bandar raya Kuala Lumpur. Ini program yang gagal. Program ini juga perlu dinilai semula oleh agensi-agensi kerajaan. Program ini perlu dinilai semula oleh kerajaan pada hari ini. Tuan-tuan, ini adalah lambakan warga asing, bukan bekerja, tapi mereka berniaga di sini. Kalau saya tanya sekarang, dia akan bagi tahu bahawa perniagaan ini adalah milik rakyat tempatan. Okey, tadi dia bagi tahu dia syarikat. Bila saya bertanya tadi dia kata dia syarikat. Kalau dia syarikat, dia orang kosong, dia orang berniaga. Apa dia orang sendiri? Ini siapa punya? Okey, lesen lain-lain. Okey, sahabat pada DBKN. Kedai kecil macam ni, apa bagi lesen macam mana? Jadi satu kedai, dia orang pecah kan? Dia orang potong kedai kan? Satu kedai, dia orang potong. Ini undang-undang lah. Satu kedai, dia orang potong, dia orang bagi sewa. Macam mana jadi lesen lain-lain? Ini tak ada. Kalau lesen lain-lain, saya cuma nak tanya. Satu kedai, dia orang potong, dia orang apply permit macam mana? Macam mana apply permit? Mana kata tidak ada permit? Bila tak ada permit, bermakna dia orang ini berniaga macam mana? Ini yang rakyat Malaysia perlu tahu bahawa dia orang berniaga ini sah atau tidak. Setuju tak setuju? Kita minta Immigration, kita minta PDG buat pembersihan di Bukit Bintang. Setuju tak setuju? Apa tengok? Rakyat akan terus bersuara. Kami bongkar besok apa turun bersihkan Bukit Bintang. Untuk sekolah di sini, dia ada dua. Dia pegang dua apa kata? Dua kad. Satu dia mahal saya. Mahal ada. Wahid dan mahal. Apa dia pakai asfal saya? Dia ada kad kuning dan mahal. Dan satu lagi dia ada kad UNHCR. Ini mahal adalah program dari kerajaan yang saya bagi tahu tadi. Kalau setakat dia orang ini bekerja sendiri, tak ada masalah. Tapi sekarang ini dia orang buka kerajaan semua warga negara Arab apa picek kosong. Semua kosong. Maafi permit bila immigration. Apa ni mahal bagi ada mahal adalah stiker yang diminta oleh immigration. Mahal adalah yang diminta stiker oleh immigration. Sebab tu kita minta bahawa kaji semula program ni. Program ni tahun 2015 selesai. Dah selesai pun 2015, 2018 selesaikan program ni. Sekarang ada ribuan Syria di sini kan bagi alasan kepada rakyat Malaysia bahawa depo tahanan immigration tak cukup. Jangan bagi alasan kepada rakyat Malaysia anggota dan pegawai immigration tak cukup. Kita tak mau dengar. Kita nak sekarang dalam keadaan ekonomi yang tertekan, dalam keadaan harga barang yang meningkat, dalam keadaan kos sara hidup yang mendesak rakyat. Dalam masa yang sama, kenapa peniaga-peniaga tempatan terus didesak perlu bersaing dengan warga-warga asing yang berniaga dalam negara kita? Ini adalah memberi saingan kepada peniaga-peniaga tempatan. Hamba ambil tindakan, hamba masuk besok buat bantah. Setuju tak setuju? Kita perlu selesaikan Bukit Bintang.
Pasal saya dah beritahu, dia orang ada kat UN, ada dalam UNHCR, ada buat permit, ada syarikat. Mau bila dia cakap, dah habis dah. Dia cakap dah habis dah. Ustaz, ada yang tanya, dia pakai permit siapa? Saya beritahu. Dia dah cakap apa tengok saya sebab tu saya bagi tahu kalau saya ada autoriti melibatkan DDK malam ni mampu saya tutup, saya panggil gerak saya angkat semua, tapi bila kita tak ada, saya cuma bagi tahu untuk pendedahan kepada rakyat Malaysia sekarang ni. Jadilah mana kelemahan melibatkan sistem undang-undang negara yang perlu dilihat oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, yang perlu dilihat oleh kerajaan tempatan, yang perlu dilihat oleh jemaah menteri, yang melibatkan ekonomi rakyat Malaysia yang sedang merompak sekarang ini secara terang-terangan di hadapan mata kita. Memang tak pergi apa memang jangan berbohong tak ada. Dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu dia orang ada kad melibatkan mahar, melibatkan UN. Last kali dia apa? Dia kerja part time sekali. Ada apa sampai dengan part time? Lagi pakai. Dia kerja part time. Apa tengok? Bagaimana? Inilah yang kita nak bagi tahu dekat Perdana Menteri Malaysia, dekat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekarang inilah masalah yang dihadapi oleh rakyat tempatan, oleh peniaga-peniaga tempatan. Mereka dihimpit oleh peniaga-peniaga warga asing. Apa guna Bukit Bintang ni happening? Apa guna Bukit Bintang ini mempunyai pengunjung-pengunjung yang ramai? Apa guna Bukit Bintang ini dihadiri oleh pelancong-pelancong luar dan dalam negara, tetapi ekonomi Bukit Bintang ini dijajah oleh warga asing? Kalau ramai pelancong luar negara di Bukit Bintang ini, mereka perlu berbelanja kepada peniaga-peniaga tempatan, bukan kepada peniaga yang mengalibabakan lesen, bukan kepada peniaga yang mengambil pekerja-pekerja dengan jalan yang salah. Jadi di BKL ada undang-undang tapi tidak ada pelaksanaan undang-undang juga tidak berguna. Ini yang kita nak tunjukkan secara lapangan. Apa ceritakan tentang juruwang, apa ceritakan tentang pembantu kedai, tak boleh ada warga asing, tak boleh kendalikan oleh warga asing. Bukan setakat itu saja. Mana warga asing ini bukan setakat mengendalikan perniagaan, mereka ini memonopoli perniagaan. Semua tempat daripada cashier, pembantu kedai, buka masa sampai orang-orang di depan yang panggil customer ni semua adalah warga asing. Apa mai nak melancung tempat kita ke? Ataupun apa mai nak membolot ekonomi rakyat Malaysia ke? Tidak ada janji dah minta. Minta lah. Tidak yang bisa. Masa kami semua lain. Ada masalah. Masalah Malaysia insyaAllah akan khair. Allah syukur. Okey, saya bagi tahu. Apa kau tahu? Saya bagi tahu. Hei. Bukan setakat saya nak abangkan kau ni semua. Bukan setakat buat direktor. Bapak buat direktor mai pun saya tak lari. Apa tahu saya buat saya tak lari. Apa ingat saya cakap ni? Dia duk potong cara rumah ni dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu dia masuk sini. Bagus tu. Saya tanya dia pakai visa. Dia pakai visa apa? Apa tahu dia bagi tahu apa? Visa pelancong. Visa pelancong kerja dia potong shawarma apa? Ha? Apa bawa tok kepada direktor pun kita tak ada. Dengan besar kuasa dia tak takut. Sebab dia relax. Kalau dia takut, dia akan tutup habis ni semua. Kalau akan DDKL mai, dia boleh sita kedai ni. Sebab ini melindungi dan menggajikan warga asing bila kami satu kesalahan yang boleh ditangkap di bawah akta immigration. Bukti dia sendiri bagi tahu masuk pelancong. Apa tahu saya nak bagi tahu ni? Syria masuk pelancong ni macam mana? Orang Syria ada pasport, pergi airport, beli tiket, naik kapal terbang, mai Malaysia, turun KLIA, dia dapat visa on arrival 3 bulan. Dapat visa on arrival 3 bulan. Selepas tu duduk dalam negara, selepas tu hilang. Mailah kerja. Mailah kerja di sini. Ini tak bagi tahu, orang tak takut. Anda biarkan macam ini juga sampai rakyat akan bangkit dan bagi desakan dan kritikan kepada pihak berkuasa. Apa ada gaji bulan-bulan? Apa dibayar gaji oleh rakyat? Apa perlu bekerja untuk rakyat? Kami hanya membongkarkan isu-isu rakyat yang sekarang ini menjadi virus dalam negara.
dengar suara long. Benda yang dia makanan ni dia perlu ada sertifikat halal atau tak halal. Jadi kalau sertifikat halal, Tak ada. wajib ada sertifikat dari JAKIM mengesahkan bahawa mereka layak untuk letak logo halal. Kalau letak logo halal macam ni, letak saja, dia adalah logo yang meragukan. Daripada tak ada segi halal, baik tak payah tak halal. Kita orang Malaysia tahu. Kalau kedai biasa kedai Melayu, kedai Arab, kedai apa halal. Jadi bila mereka letak halal, tapi tidak ada segi halal, itu adalah satu kesalahan. Kita tidak ada kuasa untuk buat penutupan. Tetapi apa yang saya bagi tahu itu adalah kuasa melibatkan kerajaan. Apa pergi kata apa mai bagi saman tu tak kena. Rakyat duk tengok sekarang apa ambil tindakan yang lebih tidak. So, kedai ini adalah kegunaan rakyat Malaysia untuk warga asing. Alhamdulillah kita sokong. Semua saya bagi tahu di sini. DBKL perlu berikan kita garis panduan sekarang. Kalau berdasarkan garis panduan yang sedia ada, garis panduan yang dikeluarkan oleh DBKL, warga-warga asing yang tidak boleh kendalikan perniagaan, tidak boleh ada di tempat cashier, tidak boleh ada sebagai pelayan-pelayan di hadapan ini, khususnya daripada kalangan warga negara Arab. Kalau DBKL keluarkan garis panduan yang baru sebelum daripada garis panduan yang kita ada sekarang ini, tolong jelaskan kepada rakyat Malaysia supaya rakyat Malaysia tidak menjadi tanda tanya kenapa lambakan pekerja-pekerja daripada kalangan warga-warga asing yang berada di dalam setiap pernis perniagaan di sekitar Bukit Bintang ini. Kalau ada, bagi tahu ada, kita akan viralkan kepada seluruh rakyat Malaysia ini garis panduan perniagaan permis di dalam DBKL. Kalau tidak ada, bermakna DBKL perlu ambil tindakan mengikut batas undang-undang negara. Jangan biarkan rakyat kita tertanya-tanya apakah ini negara Malaysia ataupun ini adalah negara asing. Adakah ini negara Malaysia ataupun kita berada di luar negara. Sebab itu kita sebagai NGO yang mengambil satu tanggungjawab sosial, turun lapangan, membincangkan dia orang, tunjukkan kepada masyarakat Malaysia, kepada rakyat Malaysia, ini yang sedang berlaku di Bukit Bintang. Siapa tidak seronok kalau negara kita ini dibanjiri oleh warga-warga asing yang datang melancong macam ada di kalangan sini daripada Indonesia, Jakarta, daripada Indonesia, daripada Jakarta, dia orang datang ke Malaysia berbelanja, melancong di sini dan dia mari kita makan. Dia tidak mencerminkan negara Malaysia. Saya harap DBKL dapat selesaikan isu ini, dan juga saya minta kepada Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia dan kita juga minta kepada Pengarah Imigresen Kuala Lumpur berikan garis panduan kepada kita bagaimana warga-warga asing daripada negara-negara Arab ini diberi permit dan adakah mereka ini boleh bekerja dalam sektor industri melibatkan makanan. Kalau boleh, apa kata boleh, kalau tak boleh, apa keluarkan kenyataan untuk rakyat Malaysia nak tahu. Ini dua fungsi yang paling utama, melibatkan Jabatan Imigresen dan juga melibatkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, melibatkan PBT. Apa tolong jelaskan kepada rakyat Malaysia. Hilang.